علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنعمنا من نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصر أنت برحمتك والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا صالحك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا سالنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara. Dan wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara. Di sini masuk kita kepada bahagian yang kedua daripada ilmu aqaid. Yang mana bahagian yang pertama tu ialah bahagian uluhiyat yang bersangkutan dengan ketuhanan. Dan bahagian yang kedua ialah bahagian ar-risalah, ialah bersangkutan dengan segala perkara yang wajib dan yang harus dan yang mustahil di atas para rasul. Yang mana wajib kita mengiktikadkan dengan dia. Maka lalu tu musannif katanya maka bagi dan wajib bagi segala rasul. Maknanya wajib di atas kita orang mukallaf. Wajib kita di atas kita orang mukallaf mengetahui dan i'tikad, mengetahui serta i'tikad bahwasanya bagi rasul itu ada beberapa sifat yang 4 yang jadi wajib di atas mereka itu. Dan ada 4 sifat yang mustahil di atas mereka itu dan beberapa perkara yang harus di atas mereka itu. Semua tu wajib, mustahil, harus ialah hukum akal. Maka di sini dia katanya dan wajib, yakni wajib pada akal. Wajib pada akal, bukan dia wajib pada syarak. Bukan maksud. Bahkan maksud di sini wajib pada akal. Wajib tu bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Wajib tu 4 perkara, yakni 4 sifat. Dengan maknanya 4 perkara ini artinya dikatakan 4 sifat ini adalah perkara yang wajib bagi segala rasul. Dengan maknanya akal kita tak terima sekiranya orang-orang yang jadi rasul itu tidak bersifat dengan 4 sifat ini. Tak diterima oleh akal sekiranya orang-orang yang jadi rasul tak bersifat dengan 4 sifat ini, itu tak diterima. Jadi maknanya pada kiraan akal kita, pada fikiran akal kita, pada kiraan akal kita, nampak bahwasanya orang yang jadi rasul, tak kira Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelum pada dia, mestilah bersifat dengan 4 sifat ini. Adapun tentang wajib syarak ialah wajib kita i'tikad bahwasanya dia orang yang jadi rasul, para rasul itu bersifat dengan 4 ini. Itu tempat yang jadi wajib pada hukum syaraknya ialah wajib kita orang mukallaf beriktikad. I'tikad bahwasanya rasul-rasul itu bersifat dengan 4 perkara ini. Wajib bersifat dengan 4 perkara ini. Mana dia? Pertama sidik. Pertama sidik.
Sidik kita baca wakaf tu begitu baca sidik. Tapi kalau baca dengan secara sambungnya sidqun. Sidqun. Kita baca begitu. Tapi kalau baca kaedah wakafnya, baca sidik, kita baris kasrah kendal, bagi bawah kendal. Jadi sidik. Artinya, arti sidik benar. Benar itu benar di mana? Pada sekalian perkataan mereka itu. Pada sekalian perkataan mereka itu segala Rasul. Apa yang dia kata, apa yang dia cakap, apa yang mereka itu kata, apa yang mereka itu cakap, maka kesemuanya benar kesemuanya. Itu sifat yang pertama ialah benar. Benar pada perkataan, pada sekalian kesemua perkataan mereka. Mereka itu ialah segala rasul-rasul. Jadi apa-apa perkataan, tak kira perkataan tu ialah dengan secara mana sekalipun, maka perkataan tu ialah perkataan yang sebenar. Ini tilik kepada hukum benar, tilik pada hukum akal dengan maknanya dengan maknanya orang yang jadi rasul tak terima pada akal kita, pada fikiran akal kita bahwasanya orang yang jadi rasul ni tak benar, bahkan bersifat dengan sifat bercakap dusta tu akal kita tak terima. Akal kita tak terima, kita kata tak boleh jadi kalau dia cakap bohong. Kita maknanya begitu. Akal kita tak terima. Itu mestilah, wajiblah pada akal kita katanya orang jadi rasul benar pada cakapan. Adapun kalau kita nak orang mengikut hukum syarak, tapi bukan maksud di sinilah kata wajib bagi segala rasul bersifat dengan sifat sidik ni. Kalau nak orang mengikut hukum syarak, kita katanya wajib bagi orang mukallaf. Wajib bagi orang mukallaf bercakap dengan cakapan wajib atas orang mukallaf. Tak kiralah orang mukallaf tu manusia biasa ke, artinya orang yang jadi rasul, jadi nabi, wajib apa? Wajib bercakap dengan cakapan yang sebenar, haram mendusta. Haram dusta tu, dusta itu adalah haram. Itu kalau kita cakap pasal hukum syarak. Kalau kita cakap pasal hukum syarak, maknanya benar ni, itu dusta itu adalah haram. Dusta itu adalah haram, bukan sekadar haram bagi segala rasul, bahkan haram bagi semua kita manusia yang mukallaf. Sebab itulah tidak dikehendak dengan hukum syarak di sini. Benar tu adalah wajib, memanglah wajib pada syarak, tak boleh nak cakap sebab haram kita bercakap dengan cakapan yang dusta. Maka cakap dengan cakap yang sebenar tu adalah wajiblah. Tapi kita tak ada nak bincang tentang hukum syarak. Sebab bincangan hukum syarak tu bukan dalam kitab aqaid. Bahkan dimaksud di sini akal kita terima ke tak terima, apa keputusan akal kita terhadap benar, bohong bagi segala rasul. Maka akal kita buat keputusan bahwasanya benar itu mesti, bohong itu tak boleh jadi. Mustahil. Tak terima berlaku kalau bohong. Kemudian dia katanya dan makna benar itu berbetulan dengan nafsu perhijaan. Dan makna benar itu. Makna bagi benar itu ialah berbetulan. Berbetulan. Berbetulan tu maknanya sama.
Berbetulan maknanya samu, artinya kalau bahasa Arab panggil muafakat. Berbetulan artinya begitulah, muafakat. Muafakat, mutabaqah kalau bahasa Arab panggil. Berbetulan kita tafsir akan kita tafsir sikit. Berbetulan ini berbetulan oleh perkataannya. Berbetulan ini berbetulan oleh perkataannya atau berbetulan oleh ceritaannya. Berbetulan ini berbetulan oleh perkataannya atau berbetulan oleh ceritaannya dengan nafsu pekhijaan. Dengan nafsu pekhijaan, nafsu makna diri, pekhijaan tu makna perkara-perkara. Dengan nafsu ini, dengan diri. Pekhijaan, yakni perkara-perkara. Itu makna benar. Katanya berbetulan, yakni berbetulan oleh perkataan atau berbetulan oleh ceritaan-ceritaan dengan nafsu khijaan, dengan diri perkara. Maknanya diri perkara, artinya bahasa Arab panggil nafsil amri, artinya panggil al-amril waqi', benda yang berlaku, benda yang tetap. Itulah. Jadi begini. Dia nak panggil kata benar, nak panggil kata dusta, dia jadi daripada berbetulan ke tidak berbetulan. Contohnya nafsu khijaan, atau kita katanya amril waqi', artinya diri perkara. Kita katanya diri perkara tu misalnya ialah langit sebelah atas. Langit sebelah atas. Maka itu diri perkara atau nafsu pekhijaan yang dia kata. Artinya amril waqi', pada waqi'. Tu ada setengah orang yang cakap begitu. Waqi'nya, diri perkaranya, nafsu pekhijaan langit sebelah atas pada kita. Atau langit itu sebelah atas daripada bumi. Maka itu diri perkara. Maka apabila kita cerita, apabila kita cakap ke orang kita, maka perkataan kita tu betul sepakat dengan diri perkara. Kita kata macam mana? Kita kata langit sebelah atas. Apabila kita cerita ke orang masalah langit sebelah atas, maka ceritaan kita itu betul dengan pekhijaan, dengan nafsu pekhijaan, maka itu benar. Kalau kita cerita tak betul, dengan nafsu khijaan, dengan maknanya langit sebelah atas pada bumi, tapi kita cerita ke orang katanya, langit sebelah bawah pada bumi. Kita cakap gitu. Maknanya cakapan kita tidak berbetulan dengan nafsu khijaan, maka itu adalah jadi dusta. Kita ambil boleh 2-3 misal. Contohnya sekarang waktu siang. Sekarang waktu siang. Contohnya sekarang tu waktu siang. Waktu siang sekarang ni ialah diri perkara. Nafsu khijaan. Artinya amril waqi'. Artinya pada waqi'. Maka apabila orang tanya kita, sekarang waktu siang ke waktu malam? Sekarang waktu siang ke waktu malam? Maka apabila kita jawab katanya sekarang waktu siang, betul? Betul dengan yang berlaku. Itu maka jadilah kataan kita itu benar. Ceritaan kita itu, khabaran kita itu benar.
Kalau kita kata sekarang ialah waktu malam. Yang kita cakap dengan nafsu hijaan tidak berbetulan. Maka itu jadi dusta. Lagi kita katanya sekarangnya pukul 9.30. Itu nafsi hijaan. Nafsu hijaan diri perkaranya ialah sekarang misalan contoh misalan katanya sekarang jamnya ialah pukul 9.30. Tapi kalau orang tanya kita pukul berapa sekarang, kita jawab dah pukul 10 masalan. Maka tidak muafakat. Maka tidak muafakat, tidak berbetulan. Maka itu jadi dusta. Tapi kalau jam tu pukul 9.30, kita jawab pukul 9.30, kita cerita pun pukul 9.30, maka itu dah dikatakan benar. Kiaslah yang lain lagi. Tuhan ada pada nafsu hijaan tu, Tuhan ada. Saya kitab Jawi. Tuhan ada. Itu pada nafsu hijaan Tuhan ada. Maka kita bercakap Tuhan ada. Maka itulah berbetulan dengan nafsu hijaan. Syurga ada, Nabi cerita katanya syurga ada. Maka itu benarlah pada cakapannya. Itu maksudnya. Jadi di situlah kalau berbetulan oleh cakapan dengan nafsu hijaan maka dikatakan benar. Sekiranya kalau menyalahi tidak berbetulan maka itu dikatakan dusta. Sekali lagi, dan makna benar itu berbetulan dengan nafsu perhijaan. Dan makna benar itu berbetulan, yakni berbetulan ceritaan atau perkataan, cakapan atau khabaran dengan nafsu hijaan. Habis di situ maka wajib kita i'tikadkan benar mereka itu. Maka wajib kita orang mukallaf, wajib pada syarak. Dengan maknanya syarak mewajib di atas kita. Syarak suruh kita i'tikad benar mereka itu sebagai suruh yang wajib. Itu mana maka wajib kita orang mukallaf wajib pada syarak. Wajib apa? Wajib i'tikadkan benar mereka itu segala rasul. Dengan maknanya syarak suruh kita i'tikad kata orang jadi rasul ini benar. Itu adalah perkara yang wajib. Dengan maknanya kalau tak i'tikad begitu berdosa lah. Begitu. Maka wajib kita i'tikadkan benar mereka itu segala rasul pada dakwa mereka itu. Pada dakwa mereka itu akan nubuwah dan risalah. Pada dakwa mereka itu segala rasul mengaku diri. Dakwa makna mengaku diri, akan nubuwah mengaku diri kata dia ni jadi nabi. Dan risalah maknanya jadi rasul. Akan nubuwah maknanya dia mengaku kata diri dia ini jadi nabi, Nabiullah. Dia dakwa, dia mengaku diri dia ni risalah, mana dia mengaku diri dia ni adalah rasul daripada Allah, Rasulullah, utusan Allah. Maka kita kena i'tikad bahwasanya dia mengaku katanya dia nilah adalah Rasulullah. Maka wajib kita kena i'tikad kata dakwaan dia itu adalah sungguh adalah sebenar.
dan pada barang yang menyampai mereka itu akan kita daripada Allah. Jadi benar itu juga benar pada barang yang menyampai, pada perkara-perkara yang menyampai mereka itu rasul-rasul akan kita umat. Akan kita ialah kita ni umat. Perkara yang dia menyampai itu dia ambil daripada mana? Dia terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia khabar kepada kita katanya Allah suruh kita buat begitu, Allah suruh kita buat begini, Allah melarangkan kita begini. Daripada itu melarangkan kita daripada ini, maka wajib kita i'tikad kata itu adalah benar kesemuanya. Bukan rekahan-rekahan daripada mereka. Dan pada segala khabar mereka itu dan segala khabar mana ceritaan yang dicerita oleh segala rasul-rasul, apa yang dia khabar kepada kita, maka wajib kita i'tikad katanya itu adalah sebenar. Dan pada segala khabar mereka itu, segala rasul, daripada segala perkara yang gaib, segala benda-benda yang gaib yang dicerita oleh rasul, oleh nabi-nabi, maka kita kena i'tikad juga kata itu adalah sebenar. Benda gaib tu dia ada tulis kat tepi. Dia katanya setengah daripada perkara yang gaib itu ialah kelak itu cerita-cerita nabi yang dulu-dulu, cerita-cerita orang dulu ialah perkara yang gaib. Dan perkara yang lagi akan datang seperti kelak itu apa dia, hari kiamat, azab kubur, nikmat kubur, syurga, neraka, padang mahsyar, sirat dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang gaib. Dimaksud dengan perkara yang gaib, mana benda ni kita tak nampak dengan mata, tak boleh tengok dengan mata kita sekarang. Maka itu dikatakan benda gaib. Maka maklumlah setengah pada benda gaibnya ialah cerita-cerita nabi-nabi yang dulu, itu benda gaib. Sebab kita tidak pernah jumpa, tak pernah tengok. Dan begitu juganya azab kubur, nikmat kubur, hari kiamat, syurga, neraka, padang mahsyar, sitian, sirat, banyaklah benda-benda itu kita tak pernah tengok kesemuanya. Jauh daripada pandangan mata kita manusia. Semua manusia tak pernah tengok. Maka itu dikatakan benda yang gaib. Perkara yang gaib. Maka sekiranya kalau orang-orang yang jadi rasul, para rasul itu cerita pasal benda gaib, maka kita orang mukallaf ini wajib i'tikad kata ceritaan itu adalah sebenar, bukan dia bohong. Dia tak bohong sama sekali. Dia kata syurga ada, memang sungguh ada. Dia katanya itu manusia akan dikupul pada mahsyar, memang sungguh akan dikupul. Sebab itulah kita ada i'tikad sekarang, benda yang kita i'tikad sekarang daripada rasul lah. Kita percaya katanya ada syurga, neraka daripada mana? Daripada rasul. Daripada rasul. Sehingga katanya semuanya daripada rasul. Walaupun katanya kita tahu daripada mana kata ada syurga, neraka. Setengah orang dia jawab katanya daripada Al-Quran. Memanglah kalau jawab daripada Quran. Quran tu dibaca daripada siapa? Daripada Nabi, sebab Jibril menyampaikan kepada Nabi. Nabi itu menyampaikan ayat Quran kepada kita. Jadi semuanya daripada Nabi lah juganya. Begitu. Jadi maknanya dengan secara umumnya benda yang disampaikan oleh Rasul kepada kita dengan cara mana, dengan apa panggilan, dengan panggil ayat Quran ke, dengan panggil hadis ke, dengan panggil apa pun ikutlah. Tengok. Dia katanya dan lain-lainnya daripada segala hukum-hukum. Hukum wajib tu, wajib ini. Apa yang dia kata, apa yang dia larang, apa yang dia suruh, semuanya benar kesemuanya, semuanya daripada Allah Ta'ala kesemuanya. Dengan maknanya dia tidak dusta, dia tak tambah, dia tidak mendusta sama sekali.
Dan jika atas jalan, jadi benar perkataan dia, benar cakapan dia tu, dan jika atas jalan seluruh sekalipun. Atas jalan seluruh sekalipun. Kita biasanya kita berseluruh sama-sama kitanya nak cakap benda yang bohong. Tapi Nabi kalau dia seluruh sekalipun, maka tak lepas daripada perkara yang sebenar. Seperti ada cerita katanya seorang perempuan itu dia minta, seorang perempuan yang tua, dia minta Nabi berdoa supaya dia ni boleh dapat masuk syurga. Maka Nabi berselawat dengan dia, katanya orang tua tak boleh masuk syurga. Orang tua tak dapat masuk syurga. Maka orang perempuan itu dia dengar begitu, dia tak tahu kata Nabi itu berselawat dengan dia. Dia duka cita sangatlah sebab dia kata, Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga. Tapi Nabi itu nak berselawat dengan dia. Tapi memanglah sebenar. Memanglah orang tua tak boleh masuk syurga, dengan maknanya kita ni ahli syurga tidak masuk syurga dengan keadaan umur tua begitu, tidak. Bahkan Allah Ta'ala memudahkan balik. Walaupun dia mati umur 100 lebih sekalipun, sampai masa dibangkit di akhirat itunya umur sederhana. 33 lebih kurangnya. Jadi maknanya kalau mati umur 200 tahun, 100 tahun lebih ke masalan, apabila bangkit di akhirat esok, maka umur tu bukan umur 100 lebih lah. Semuanya dibangkit dengan keadaan umur lebih kurangnya 33. Jadi tak muda sangat, tidak tua sangat. Maka dimasuk dalam syurga dalam keadaan umur gitulah. Walaupun mati dengan umur yang banyak sekalipun, apabila dibangkit akhirat esok, dibangkit dengan keadaan umur yang sederhana. Ialah 33 lebih kurang. Maka memanglah Nabi cakap kata orang tua tak boleh masuk syurga, memanglah. Tapi orang tu dia faham betul-betul, dia tak sedar kata Nabi itu berselawat, maka duka cita dia. Tapi dibetulkan baliklah. Itu betul lah Nabi katanya orang tua tak dapat masuk syurga memang. Sebab Allah Ta'ala akan memudahkan balik. Jadi orang muda balik. Umur 33 balik. Gitu. Maka jadi begitulah kita wajib kena i'tiqad. Katanya orang jadi Rasul itu tak bohong sama sekali, benar pada ceritaan mereka, pada perkataan mereka. Walaupun atas jalan berseloroh sekalipun, tak lari daripada benar, tak lepas daripada benar. Sebab mustahil nak dusta. Tengok katanya, dan mustahil lawannya iaitu dusta. Dusta tu ialah dusta segala rasul-rasul adalah perkara yang mustahil. Ini kita cakap macam tadilah, ini kita cakap pasal hukum akal. Dusta, bagi kita nak cakap dusta terhadap orang yang jadi rasul, jadi nabi, adalah perkara yang mustahil, tak terima pada akal berlakunya. Habis tu tak payah tanyalah haram ke tidak. Tak payah tanyalah haram ke tidak sebab dia tak berlaku sama sekali. Sebab dia tak berlaku sama sekali. Kalau berlaku tu baru kita nak tanya haram tak haram. Adapun dusta nisbah bagi kita orang yang bukan rasul, bukan nabi. Ni cakap pasal hukum akal. Kita cakap pasal hukum akal. Dusta nisbah bagi kita manusia yang bukan rasul, bukan nabi adalah harus. Dia cakap pasal hukum akal, bukan hukum syarak. Walaupun dia tu orang yang soleh sekalipun, tapi dia bukan nabi, bukan nabi, bukan rasul. Maka dusta tu, bercakap dusta itu adalah harus pada akal. Adalah harus pada akal.
Sebab tu ada kita tengok orang tu dia tengok pada zahir tu dia orang nampak soleh lah dia tu. Tapi boleh jadi tu kalau dia nak cakap bohong tu boleh jadi. Nak cakap bohong tu boleh jadi. Kalau dia cakap bohong tu boleh jadi. Maknanya kalau orang kata orang tu cakap bohong, padahal dia tu nampak pakai serban, pakai kepiah, pakai apa, tapi dia cakap bohong. Kita kalau orang cerita pada kitanya, pada akal kita buat keputusan katanya boleh jadi. Boleh jadi. Tapi pada adat tak dusta orang macam dia. Pada adat tak boleh jadi. Pada adat pula tak boleh jadi orang yang warak nak bercakap dusta. Itu pada adat. Jadi dusta kita jangan keliru lah. Dusta dalam hukum akal macam mana? Dusta dalam hukum adat macam mana? Dusta dalam hukum syarak macam mana? Kita jangan keliru nisbah kepada 3 hukum itu. Maka kalau kita tilik kepada hukum akal, dusta orang yang bukan Rasul, bukan Nabi adalah perkara yang harus. Dusta bagi mereka yang bukan Nabi, bukan Rasul adalah perkara yang harus pada akal. Harus pada akal. Dengan mana akal kita terima. Kalau orang yang bukan Rasul, bukan jadi Nabi itu bercakap dusta, kita boleh terima pada akal kita. Mana gitulah. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Dengan maknanya harus, dengan maknanya boleh jadi berlaku dusta pada orang yang yang bukan jadi Rasul, jadi Nabi. Boleh jadi tak berlaku. Tilik pada akalnya begitu. Tapi tilik pada orang yang jadi Nabi dan Rasul tak berlaku sama sekali. Dusta itu tak berlaku sama sekali. Itu hukum akal. Kemudian kalau kita tilik kepada hukum adat pula. Dusta orang yang bukan jadi Rasul, bukan jadi Nabi. Dusta orang yang bukan Rasul, bukan Nabi. Maka kalau kita tengok pada adat, tengoklah. Kalau orang itu dia warak, dia tu orang soleh, maka pada adat tak boleh jadi dia nak dusta. Tilik pada adat kebiasaannya, yang kebiasaannya kalau orang warak, orang yang soleh, dia tak dusta lah. Maknanya mustahil jugalah pada adat orang warak tu, orang yang warak, orang yang soleh nak bercakap dusta. Mustahil jugalah pada adat sebab kira selalunya kebiasaannya orang yang warak, orang yang soleh tak cakap bohong sebab itu berdosa. Begitu. Tapi kalau orang yang tidak warak, tidak soleh, dan lebih-lebih laginya orang yang tidak solat, tidak puasa, maka boleh jadi sangatlah pada adat dia nak dusta. Tapi tengok perangai orang pula. Begitu. Tapi kalau kita tilik kepada hukum syarak, haram dusta. Haram di atas Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan haram di atas kita. Jadi maknanya dusta tilik pada hukum syarak, kita kena kata haram di atas orang mukallaf. Tak kira siapalah. Nabi, Rasul, bukan Nabi, bukan Rasul, asalkan dia tu mukallaf, maka diharamkan dusta. Begitu. Tapi masalah dusta ni, kata haram tu mengikut asal. Tapi ada juga dusta tu jadi sunat pun ada juga. Dusta jadi wajib pun ada juga. Sebab dusta, kalau untuk nak membaikkan di antara dua orang yang berkelahi, yang bergaduh, yang berbantahi, maka sunat kita dusta, kita cakap bohong untuk nak baikkan dua orang itu. Dan ada juganya setengah tu jadi wajib kita cakap bohong. Kita berbohong tu adalah wajib. Contohnya kalau untuk nak selamatkan nyawa seorang. Contohnya untuk nak selamatkan nyawa seorang, kalau kita tak dusta,
Contohnya ada seorang tu dia ada orang nak bunuh dia. Ada orang nak bunuh dia, dicari-cari nak bunuh. Maka dia lari masuk sembunyi di dalam rumah kita. Apabila begitu, kalau orang tu mari tanya, tak tengok orang siapa yang lari mari kat sebelah ni? Kita jawab kata ada kat dalam rumah saya. Kalau kita cakap betul-betul, mana orang tu akan kena bunuh. Maka di situ untuk nak selamatkan nyawa dia, padahal dia tu orang yang tidak ada apa kesalahan, maka nak selamatkan nyawa dia, wajib kita dusta. Kita kena jawab tak pernah tengok, tak ada siapa lalu kat sini. Maka terlepas dah dia daripada kena bunuh. Maka itu adalah wajib. Itu hukum syarak. Maka kita kembali kepada hukum akalnya ialah dusta bagi segala rasul itu adalah perkara yang mustahil. Dusta orang jadi rasul, jadi nabi itu adalah perkara yang mustahil. Tak terima pada akal berlaku. Mana tak akan berlaku sama sekali. Tak berlaku sama sekali. Begitulah. Dan dalil sidik itu. Dalil yang menunjuk di atas katanya benar sidik. Wajib bersifat dengan sifat sidik, sifat benar, mustahil bersifat dengan sifat dusta. Dalil dianya ialah bahwasanya jika berdusta mereka itu segala rasul. Fardunya kalau orang yang jadi rasul itu dusta, cakap bohong. Ada cakap dusta, ada cakap tak betul. Nascaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Khabar Allah Ta'ala. Nasihat dusta pula khabar Allah Ta'ala. Maka khabar Allah Ta'ala mustahil nak jadi dusta. Sebab dusta ni ialah perkara yang mustahil terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mana dia khabar Allah Ta'ala? Kita nanti tengok. Kerana membenar, yakni membenar mana menjami kata benar. Kerana membenarnya Allah akan mereka itu, membenar itu dengan kurnia Allah, mereka itu akan rasul-rasul dengan beberapa mukjizat. Dengan beberapa mukjizat yang berlaku. Mukjizat itu yang menepati, yang seolah-olahnya firman Allah telah benar hamba-Ku, Jadi maksudnya begini. Jadi Allah Ta'ala apabila dia bangkitkan seorang manusia jadi rasul, apabila Allah Ta'ala bangkitkan seorang manusia jadi rasul, maka rasul itu mesti mendakwakan diri dia, kata dia ni jadi rasul kepada manusia, kepada umatnya. Jadi apabila Allah Ta'ala bangkitkan seorang manusia, contohnya Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad di sisi sampai umur 40-nya, latih jadi rasul. Apabila latih jadi rasul, maka rasul tu sendirilah mesti dia tu mendakwa bagi tahu kepada orang-orang, kata dia ni dah jadi rasul. Apabila dia dakwa kata dia dah jadi rasul, maka biasanya kalau orang manusia yang harap kepada orang itu, maka dia percaya seperti Abu Bakar, dia pernah terus percaya kepada Nabi Muhammad, katanya dia ni dah jadi Rasulullah. Tetapi setengah-setengah manusia tu tak percaya. Sebab tiba-tibanya mengaku jadi Rasulullah. Setengah manusia tu tidak percaya. Maka apabila tidak percaya itulah, maka Allah Ta'ala akan bagi mukjizat kepada orang yang jadi rasul. Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada orang yang jadi rasul, maka mukjizat inilah sebagai
perkara yang jamin, yang membenar, yang menjamin katanya dakwaan pengakuan itu adalah sebenar. Maka mukjizat tu siapa dia yang melakukan mukjizat? Ialah Allah. Jadi mukjizat itulah seolah Tuhan kata benar hamba-Ku, benar hamba-Ku pada dakwaan dia, pada ceritaan dia, pada perkataan dia. Dengan maknanya jadi akuan daripada Allah, katanya Rasul ini, Nabi Muhammad ini sebenar dia jadi Rasul. Apa pengakuan daripada Allah ialah mukjizat. Mukjizat tu menepati firman, seolah-olah Tuhan firman katanya, Tuhan cerita pada kita umat katanya, yang Muhammad cerita tu adalah yang sebenar kesemuanya. Yang Muhammad cerita kepada engkau semua tu benar yang sebenar semuanya. Jadi tetapi Tuhan tak cakap kepada kita seorang-seorang benar yang Muhammad cerita pada orang tu pula benar yang Muhammad cerita. Tuhan tak cakap gitu. Hanya Tuhan melakukan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Melakukan mukjizat pada segala rasul lah. Melakukan mukjizat dan mukjizat itulah sebagai seolah-olah Allah Ta'ala firman kata telah benar. Dia sungguh. Apa yang dia cerita yang sebenar. Dengan maknanya kalau orang itu dia dakwa jadi rasul, tapi Allah tidak melatihkan dia, tidak membangkitkan dia jadi rasul, maka Allah tak bagi mukjizat. Kalau siapa dia dakwa kata dia jadi nabi, dia jadi rasul, maka Allah Ta'ala kalau dia dakwa kata dia jadi rasul, dia jadi nabi, padahal Allah tidak melatihkan dia jadi nabi, jadi rasul, maka Allah tidak bagi mukjizat kepada dia. Allah Ta'ala tak akan bagi mukjizat. Sebab tu kalau ada zaman sekarang, masalah siapa dakwa kata dia jadi Rasulullah, kita tanya mana mukjizat? Kita kena tanya begitu. Mana mukjizat? Sebab mukjizat tu sebagai pengakuan daripada Allah. Sebagai dalil tandaan yang kata sebenar daripada Allah. Seolah kata mukjizat tu dia cakap kata telah benar, telah benar, telah benar. Begitu. Jadi Allah, jadi mana khabar Allah bukan cakap khabar betul-betul, maknanya Allah melakukan mukjizat pada segala rasul itulah menepati khabaran Allah, katanya firman Allah kata telah benar hamba aku pada tiap-tiap perkara yang dia menyampaikan. Begitu. Jadi maknanya macam kalau polis, dia nak kalau dia tak pakai uniform dia, polis, kalau dia tak pakai uniform dia, kalau dia pakai uniform tu kita boleh tahulah kata dia polis. Tapi kalau dia tak pakai baju polis, maka kita nak tahu di mana kata dia tu sebenar jadi polis, maka dia akan ada kad dia. Maka kad dia tu ada. Maka itulah menunjuk katanya dia sebenar. Dia katanya saya polis. Kita minta nak tengok bukti, dia akan keluarkan benda itu. Kita tengok sebenar kau jadi polis. Begitulah. Maka nak tahu kata benar tak benar siapa yang jadi rasul, tengok berlaku mukjizat ke tak berlaku mukjizat. Sebab mukjizat itu seolah penjaminan daripada Allah, katanya dia ni sebenar. Maka sebab itulah dia katanya, kita ulang balik, jika dusta mereka itu segala rasul-rasul, nascaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Mana dia khabar Allah? Ialah telah benar hamba-Ku lagi akan datang. Tapi khabar Allah bukan khabar betul-betul dengan melalui mukjizat. Seolah kata mukjizat tu khabaran Allah, cakapan Allah kata benar. Kerana membenar ia, maknanya Allah Ta'ala aku katanya apa yang dia menyampai sebenar kesemuanya. Kerana membenarnya, membenar Allah akan mereka itu dengan kurnia Allah bagi kepada mereka itu beberapa mukjizat. Mukjizat ni menempati
seolah-olah Tuhan bercakap. Tuhan bagi mukjizat seolah-olah Tuhan bercakap, benar hamba-Ku. Mukjizat ni seolah-olah cakap, katanya seolah Tuhan bercakap, Tuhan berfirman, benar hamba-Ku. Dan dusta pada khabar Allah itu mustahil. Kalau maknanya mukjizat tu menepati khabar Allah. Kalau Allah bagi mukjizat kepada orang yang bukan jadi rasul, bukan jadi nabi, maka jadi dustalah Allah. Maka memang dusta Allah itu adalah mustahil. Dusta Allah itu adalah mustahil. Maka sabitlah benar mereka itu segala rasul. Dan apabila sabit benar mereka itu, maka dan apabila sabit ia mustahil, maka apabila sabit ia benar, tetap dah benar, sabit dah benar, tetap dah benar, mustahilah dusta mereka itu para rasul, segala rasul. Begitulah. Jadi pendek katanya kita boleh tahu, kita boleh tahu katanya apa yang Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain benar pada dakwaan dia jadi rasul, benar pada ceritaan ini, benar pada menyampaikan hukumnya, ialah kita tahu kata benar itu sebab kita tahu daripada penjaminan Allah. Penjaminan Allah itu ialah seolah Tuhan firman katanya, telah benar hamba-Ku. Tapi penjaminan Allah tu dengan berupa mana? Dengan berupa melakukan mukjizat di atas orang yang jadi rasul. Maka rasul yang paling banyak mukjizatnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang paling banyak pada orang-orang jadi rasulnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besarnya mukjizat yang paling besarnya ialah apa dia? Ialah kitab Al-Quran. Itu mukjizat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad. Maka mukjizat itulah sebagai pengakuan Allah katanya orang jadi rasul ni benar. Kita tahu di situ dengan maknanya kalau orang yang kalau orang yang bukan rasul, bukan nabi, Allah Ta'ala tidak bagi mukjizat. Sebab mukjizat itu ialah perkara yang luar biasa. Mukjizat itu ialah perkara yang berlaku yang luar biasa, yang berlaku tidak mengikut adat biasa, yang berlaku pada orang yang mengaku jadi rasul, jadi nabi. Dengan maknanya pada lain daripada orang jadi rasul, jadi nabi, dia tak panggil maksiat. Dia tak panggil mukjizat. Begitulah. Maka itu satu sifat. Wajib data kita i'tikad katanya semua rasul-rasul itu bersifat dengan sifat benar pada segala ceritaan mereka. Maka kita akhir di situ pada katanya kedua amanah, artinya kepercayaan. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma qasnahu wa ma sami'nahu faraddud 'alaina wa aftah ila